Selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan baik dan sentiasa dalam keadaan sihat. Baiklah, cikgu terlebih dahulu cikgu ucapkan selamat tahun baru Cina kepada murid-murid yang meraihkan perayaan tersebut. Tanpa membuang masa, kita akan meneruskan PDPR kita pada hari ini setelah 4 hari kamu bercuti. Jadi, bolehlah bersedia untuk meneruskan PDPR. Pada hari ini, Pendidikan Moral tahun 5. Kita masih dalam unit yang sama, iaitu unit 1 Ajaran Agama Tunjang Masyarakat. Baiklah semua, kamu boleh buka buku teks kamu, iaitu buku teks Pendidikan Moral, muka surat 4 dan 5. Okey, untuk slide ini, paparan ini cikgu ambil daripada buku teks Pendidikan Moral. Okey, jadi kita baca sama-sama. Ini adalah catatan diary. Jadi sebelum kita bincang apa konten dalam unit ini, Ajaran Agama Tunjang Masyarakat, jadi kita baca sama-sama catatan diary muka surat 4 dan 5 ya. Sebelum itu kita baca dulu dia punya pendahuluan. Persatuan Penganut Kuil Sri Maha Mariam Sikamat menjalankan program Akshaya Patram iaitu pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Jadi kita hayati catatan diary program tersebutlah di Rumah Kebajikan Junjung Kasih. Pada 13 Februari, rakan sekelas saya Stella memberitahu bahawa kanak-kanak di Rumah Kebajikan itu menghadapi masalah kekurangan makanan dan peralatan sekolah. Saya berjumpa dengan pengerusi Persatuan Penganut Kuil dan bercerita tentang masalah tersebut. Seterusnya, kita tengok catatan diary pada 14 Februari. Saya dan beberapa orang ahli jawatan kuasa Persatuan Penganut Kuil menziarahi Rumah Kebajikan itu. Kami berjumpa dengan pengusaha Rumah Kebajikan untuk berbincang tentang keperluan dan kemudahan yang diperlukan oleh kanak-kanak di Rumah Kebajikan. Jadi, yang ingin membuat program ini ialah Persatuan Penganut Kuil Sri Maha Mariam Sikamat. Jadi sebelum dia nak meneruskan program, pertama sekali dia akan pergi melawat dululah Rumah Kebajikan tu. Jumpa pengusaha Rumah Kebajikan tu, tanya apa yang diperlukan, apa yang kekurangan yang boleh dibantu. Kalau kita nak buat sumbangan pun sama juga. Kita tak boleh terus main terjah je lah dekat rumah-rumah orang tua ke, rumah-rumah kebajikan ke. Nanti berlaku lambakan. Contohnya dia dah ramai dah beri beras. Kita beli lagi 20 kampit beras. Dah jadi lambakan. Jadi sebelum kita nak sumbang, kita pergi dekat pusat yang kita nak sumbang, tanya dulu apa yang diperlukan. Mungkin orang dah bagi dia beras, mungkin kita boleh beli dia minyak pula. Jadi seimbanglah. Boleh seterusnya kita tengok ke catatan diary pada 20 Februari. Ahli jawatan kuasa Persatuan Penganut Kuil memberi makanan dan peralatan sekolah kepada penghuni Rumah Kebajikan. Saya juga mengagihkan makanan kepada penghuni yang kurang upaya. Jadi setelah dia berbincang dengan pengusaha Rumah Kebajikan, jadi dah dapat kata sepakat. Jadi yang dia sumbangkan, Persatuan Kuil ni dia buat keputusan untuk menyumbangkan makanan dan peralatan sekolah. Seterusnya, pada 14 Mac, saya juga mendapat sumbangan buku untuk kanak-kanak daripada Encik Selvan, pengarah Syarikat Keselamatan Maju. Saya mengagihkan buku tersebut kepada semua kanak-kanak.
Pemberian sumbangan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat dengan penghuni rumah kebajikan. Okey, jadi selepas dia dah buat sumbangan makanan, okey, tadi dia punya tujuan pun dia nak memberi peralatan sekolah. Jadi dia mungkin dia dapat sponsor dia daripada Encik Selvan. Dia pergi mohon sponsor, jadi Encik Selvan pun bersetuju untuk menyumbangkan buku-buku pada kanak-kanak yang berada di rumah kebajikan tersebut. Okey, seterusnya catatan pada 21 Mac pula, saya menyertai Karnival Sukaneka Anjuran Persatuan Penganut Kuil di rumah kebajikan. Pelbagai aktiviti yang menarik telah diadakan dengan hadiah-hadiah yang lumayan. Saya berasa sungguh gembira kerana dapat menyertai dan menguruskan aktiviti di rumah kebajikan ini. Usaha sebegini dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Jadi selain itu, dia juga telah menyertai Karnival Sukaneka dekat rumah kebajikan tersebut lah. Jadi rumusan yang cikgu boleh buat berdasarkan tajuk ajaran agama tunjang masyarakat ni ialah kita dapat carilah kepentingan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk sebuah masyarakat harmoni. Kepentingan yang pertama, bila kita cakap tentang kepentingan, maksudnya manfaat. Apa yang kita dapat bila kita berbeza agama dan kepercayaan sama-sama bermuafakat. Okey, untuk bentuk masyarakat harmoni. Apa yang kita dapat? Itulah kepentingan. Yang pertama ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Hubungan silaturahim bermaksud hubungan baik. Okey. Yang kedua, dapat membentuk kepribadian yang baik dalam diri setiap masyarakat. Okey, kepribadian yang baik tu termasuklah dapat menjadikan kita seorang yang bertanggungjawab, yang amanah. Okey, nombor 3, dapat melahirkan sikap toleransi sesama masyarakat. Sikap toleransi tu maksudnya sikap kita boleh bertolak ansur dalam sesuatu perkara. Okey, nombor 4, dapat mengelakkan berlakunya permusuhan dan rusuhan di antara kaum. Bila kita bermuafakat, dah tentulah kita dapat elaklah daripada bergaduh, bermusuh. Okey, nombor 5, yang terakhir, rumusan yang dapat cikgu simpulkan, dapat menjalinkan perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Bila dah sama-sama mencapai kata muafakat, dapat bersama-sama hidup saling bantu-membantu, tolong-menolong, secara tak langsung dapat menjalinkan perpaduan dalam masyarakat lah yang berbeza agama, ajaran, kepercayaan. Okey, rasa itu saja PDPR kita pada hari ini. Sekiranya anda tidak pasti ataupun tak clear dengan penerangan cikgu, bolehlah PM cikgu secara personal. Itu sahaja. Jadi cikgu akan beri tugasan. Okey, kita ada 2 tugasan. Tugasan ini kalau boleh terus siapkan. Nanti waktu tengah hari ada lagi moral. Kita akan bincangkanlah jawapan tugasan. Kalau siapa yang dah hantar kat cikgu, cikgu boleh semak. Dan terus mungkin cikgu akan terus bagi jawapan untuk kamu pun buat pembetulan. Okey, tugasan pertama cikgu nak kamu semua bina satu peta minda berdasarkan kepentingan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Okey, ini boleh dapat daripada rumusan yang cikgu beri ni. Okey, boleh salin. Okey, salin dalam buku buku pendidikan moral. Kalau sebelum ini kamu sambung buku pendidikan moral yang tahun lepas, boleh teruskan. Tapi sekiranya sebelum ni kamu guna kertas A4 ke, kertas kajang ke, kamu boleh sekarang ni mula buat wujudkan buku pendidikan moral, iaitu buku yang warna coklat tu, yang saiz
kecil, yang pendek, bukan yang panjang Okey, tulis nama macam biasa, darjah 5 kan. Tahun 5 dan perkara itu pendidikan moral. Jadi boleh salin tugasan pertama ni, peterminda ni dekat dalam buku tersebut. Okey, dan tugasan kedua, sila jawab soalan ini. Boleh jawab, ada 4 soalan. Kena salin dalam buku pendidikan moral juga. Lepas tu cuba cari jawapan. Okey, tengah hari nanti siapa yang dah turn in dalam GC, cikgu akan cuba semak. Okey, dan akan beri jawapan. Jika ada yang salah, boleh buat pembetulan lah di dalam buku pendidikan moral, buku latihan pendidikan moral tersebut yang berwarna coklat. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.